Jujurlah saya cakap masa online learning ni, kerja yang kita dapat tu berlambat and sangat complicated kita nak buat. Memang sangat take time sebab hai, selamat datang ke channel Itis. What's up guys? Okay, so di video kali ni saya akan bercerita tentang cabaran-cabaran yang saya lalui dan beberapa kawan, classmate atau university mates, ada ke perkataan tu tak tahu, tapi rakan-rakan university yang kami saling sama-sama mengadu dan sama-sama berbincang tentang isu ini. Kebetulan untuk ada satu subjek ni, dia sebab kita kan sepanjang COVID-19 ni kita online exam, online study. Tarikh hari ni ialah, kalau korang boleh nampak, 20 yang ni 20 hari bulan 8. Saya boleh katakan yang minggu ni baru sahaja saya boleh katakan habis semester. Sebab minggu lepas masih ada lagi tugas-tugasan yang kita kena hantar, presentation yang kena buat. So bagi saya lah, semester ini sangat panjang dan tak ada panduan di mana semester kita tu akan berakhir. Even sekarang pun masih ada kumpulan yang masih menjalankan presentation, apa semua. Sekarang ni minggu final exam untuk universiti kami. Jadi saya sebenarnya tak tahu kami dah berada di minggu yang mana, sebab saya dah lost track of time dah sebenarnya. And kebetulan baru-baru ni ada satu subjek ni memerlukan kami untuk buat satu assignment untuk menggantikan assignment yang perlu dibuat face to face. Sebab sebagaimana yang korang tahu, sepanjang pandemik COVID-19 ni kita menjalankan online education, online study ataupun e-learning. So, subjek ni, assignment dia memerlukan kami untuk membincangkan apakah cabaran dan apakah solusi kepada cabaran itu. Bahagian yang saya perlu buat adalah bahagian cabaran, dan saya ada mengemukakan 3 cabaran yang saya rasa sangat relevan kepada kita sebagai pelajar ataupun kepada kita punya educators atau kita punya pendidik sebenarnya. Sebab walaupun kita ni pelajar, kita menghadapi perkara yang sama dengan apa yang pengajar atau pendidik lalui. Sama je sebenarnya. Bukannya pendidik diorang memang stay je dekat kampus tu, tak. Ada yang duduk kat rumah, and ada yang rumah memang internet tak ada line macam kita. Sama juga sebenarnya. So sekarang saya nak kemukakan 3 cabaran sepanjang e-learning ini. Okey, yang pertama sekali yang semua kita, saya boleh katakan kebanyakan kita lalui masalah ni, iaitu masalah internet. Okey, saya bertuah sebab walaupun saya duduk kat kampung, tapi saya ada rumah backup di bandar. So di kampung memang kalau nak WhatsApp pun tak lambat sangat masuk. Kadang-kadang line pun hilang, kadang-kadang memang sangat-sangat susah. So macam mana kita nak hadir ke online class tu kan? Masalah internet ni bukan saja internet coverage, tapi juga data yang kita perlukan tu. Data dan kuota yang kita perlukan tu. Kita semua tahu kalau kita nak online learning, data yang digunakan tu bukan sikit. Sebab satu, kita kena masuk ke dalam contoh Google Meet atau Zoom, platform e-learning tu sendiri. Itu pun dah memerlukan data yang sangat stable dan sangat kuat sebenarnya. And kelas bukan berjalan 10 minit, 2 minit tau. Kadang-kadang ada kelas yang berjalan 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Itu dah berapa banyak dah kuota dan data yang digunakan. So untuk family yang kurang berkemampuan, itu merupakan salah satu cabaran besar kepada mereka untuk support anak diorang untuk teruskan pelajaran sepanjang pandemik ini. Untuk internet coverage pula, baru-baru ni lah, dah lama juga. Kalau korang tahu, Viviana dari Sabah tu, dia sampai panjat pokok, masuk dalam hutan panjat pokok untuk dapatkan signal internet yang stabil sebab dia perlu menjalankan online exam.
And bukan saja dia, ada lagi macam budak-budak lain yang masuk dalam hutan yang memang cari internet. Okay, maybe ada yang tanya, kalau tak ada internet kenapa masuk hutan kan? Amazingly guys, memang kalau dalam hutan atau kebun tu internet lebih kuat. Saya pun tak tahu kenapa. Maybe dia punya kedudukan bumi itu lebih tinggi kot daripada rumah kita kan. Jadi internet di sana memang lebih kuat. Okay, itu pasal internet. Okay, yang kedua, cabaran kedua adalah adaptability change atau adaptability struggle. Ada orang yang macam okay je online learning, tapi ada orang dia sangat struggle untuk mengadaptasi dengan online learning ni sebab kita tak biasa nak tengok screen untuk belajar. Kita biasa tengok live. Kita tengok lecturer tu bercakap apa semua. And ada student dia suka tanya soalan kan. So dia boleh angkat tangan tanya anytime. Bila-bila masa dia orang boleh tanya soalan. Tapi bila kita online learning ni, kita tak tahu bila signal kita tu akan hilang, internet connection kita tu akan hilang. So bila kita nak buka kita punya mic tu, kadang-kadang apa yang kita cakap tu nanti dia jadi macam orang tak tahu, orang tak dengar apa yang kita cakap. So itu merupakan satu isu lah kepada kita sebagai student dan juga kepada pendidik sebenarnya. Bukannya kepada student je tahu, sebab ada lecturer yang juga menghadapi perkara ini. Kadang-kadang tu pula ada yang nak tanya soalan tapi lupa nak buka mic. Lepas tu macam pelik, kenapa lecturer ni tak layan soalan aku? Padahal dia yang tak buka mic macam tu. Kita pun, and satu lagi kan, kesukaran untuk beradaptasi ni adalah lecturer atau pendidik-pendidik perlu untuk upload semua bahan-bahan online. Sebab ada lecturer yang masih print out bahan-bahan untuk kelas apa semua. Tapi sekarang ni semua benda kita kena buat online. So, lecturer kena apa orang cakap, explore macam mana benda tu fungsi. Contoh macam Google Doc pula, apa nama ni, Google Meet. Contoh macam Google Meet, macam mana kita nak present slide kita tu, macam mana kita nak present kepada student macam tu. Benda-benda tu semua kita kena explore sendiri. Okay, kita boleh je cari internet, tapi kita balik kepada educators kita. Kebanyakan educators, diorang dah berusia tau, yang bukan generasi IT tau. Macam kita ni, kita boleh dikirakan kita ni generasi IT tau. Jadi komputer tu adalah kita punya advantage. Tapi kepada mereka yang mereka memang dari dulu belajar guna buku, itu adalah satu kesukaran kepada mereka sebenarnya. Mereka nak present kat mana macam mana, nak share screen kat mana macam mana, nak record meeting hari tu macam mana, nak share yang recorded meeting tu lagi macam mana. Jadi semua tu mereka kena explore sendiri. And itulah banyak benda yang diorang kena upload online. Okay, yang ketiga adalah time management. Masa kita nak mengurus aktiviti harian kita. Masa kita di kampus, kita punya hari-hari itu terbahagi kepada waktu kuliah, waktu makan, waktu kita beriadah dengan kawan-kawan, waktu kita beraktiviti. Jadi kita punya fokus tu hanya dalam universiti. Tapi bila kita dah dekat rumah tu, kita punya fokus tu terbahagi kepada dua. Satu, kepada universiti, iaitu kepada akademik, dan satu lagi adalah kepada family. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan time management ini ataupun pengurusan masa? Bila di universiti, kita ada 4 benda tu: kuliah, makan, beriadah dan beraktiviti. Beraktiviti ni maksudnya kita join, ada program-program kan. Biasa kalau kelab-kelab dia ada buat program-program, so kita pergi program-program tu. Tapi bila kita study kat rumah ni, kita kena tambah 4 ni tadi, kita kena tambah lagi. Okay, masa untuk family, masa nak jaga adik, masa nak masak, masa nak sidai baju, lipat baju, sapu rumah, benda-benda tu semua. Memang ada parents yang dia memang tak suruh pun anak-anak dia, macam parents saya, dia orang tak paksa saya untuk buat kerja tu. Tapi ada student dia memang perlu buat benda tu semua.
family dia tak faham. Jadi ibu dia, maybe lah ibu dia suruh dia sapu rumah, sidai baju, jaga adik, itu ini. Jadi benda tu menjadi dia kena manage masa dia. Satu lagi student kena buat assignment. So bila student dah penat buat benda tu semua, bila yang dia nak tidur, bila yang dia nak buat assignmentnya lagi, projeknya lagi. Jujurlah saya cakap masa online learning ni, kerja yang kita dapat tu berlambat and sangat complicated kita nak buat. Memang sangat take time sebab kita kan online learning. Jadi macam lecturer atau pendidik fikir yang kita memang ada masa yang sangat banyak dan sangat cukup untuk kita buat benda tu. Tapi sebenarnya tak semua orang ada masa yang sangat cukup. Okay? Jadi benda tu adalah masalah atau cabaran semasa online learning ni lah. Satu lagi, tadi kan saya mention time management untuk student. Sekarang ni time management untuk educators. Benda ni juga menjadi masalah kepada pendidik. Mereka ada yang dah ada family, walaupun yang tak berkahwin lagi, tapi diorang still ada parents macam tu. So diorang punya fokus tu pun dah terbahagi macam tu. Pandemik COVID-19 ini bukanlah satu benda yang kita boleh buat main. Okay? Ini melibatkan nyawa kita. Jadi online learning sebenarnya adalah cara yang terbaik untuk kita meneruskan kita punya semester. Kalau tak, nanti sampai tahun depan lah kita tak sambung semester kita. Okay? Jadi tapi walaupun itu adalah cara yang terbaik untuk kita menyambung kita punya semester, ia juga mendatangkan beberapa isu dan masalah kepada kita yang sangat sudden ataupun sangat terkejut dengan situasi ini. So kita pun tak expect kan COVID-19. Kita tak tahu benda tu akan macam impact dia akan sangat besar macam ni. Tapi bagaimanapun, semoga kita semua berjaya mengharungi keadaan ni dan kita semua kekal sihat dan dijauhi dengan penyakit COVID-19 ini. Jangan lupa pakai mask, sanitizer, cuci tangan dengan kerap, physical distancing. Okay, kalau korang nak keluar ke tempat dekat luar lah. Okay, so sampai situ saja video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen apa lagi cabaran-cabaran yang korang lalui sepanjang pandemik COVID-19 ataupun sepanjang e-learning ini. Okay, sekian saja daripada saya. Bye-bye. Thank you for watching.